Nak tahu kejadian ni berlaku bila? Berapa bulan tak ingat dah satu baru ni. Satu minggu lepas lah. Minggu lepas. Kita ingat je khabar. Masa Jalan-jalan nak pergi Purwo dah tu bik dah. nak pergi mana tu? Purwo belah nak pergi beli ikan lah. Kedai lah. Purwo belah tu bik lah tu bik jalan-jalan. Siapa dekat rumah jual nasi tu depan kat Masjid Ubur tu. Kata, Assalamualaikum makcik, kata. Kata, Waalaikumsalam. Makcik kenal tak rumah Haji Lamir tu? Bagi saya tu siapa dia tu? Orang tu dah lah. Orang tinggal ke Jatah? Jatah. Berapa orang? Dia seorang dulu. Seorang. Tua sikit. Lepas tu, kata, Haji Lamir mana tu? Haji Lamir bekas Tok Wakil, dia kata. Kata, kalau Haji Lamir bekas Tok Wakil tu, dia meninggal lah tu. Tak ada dah. Tak apalah lah tu. Mak jalan 3 jakoh, siapa hak muda? Hak muda pun siapa? Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Saya ni nak bagi ke ni ke makcik dah tu. Orang bagi ke saya dah kata. Gak dia? Batu. Batu. Sana batu. Batu sani boleh lah. Macam emah itu. Kata, makcik ni tak ada duit, kata nak beli. Tak, saya tidak nak piti dah tu. Saya nak beli sedekah ya. Kata, guna ke apa kata ni? Nanti kita pergi jumpa Tok Haji Sa'an tu. Kau jumpa mula-mula tu lah. Kita pergi Pak Tok Haji Sa'an dia. Tok Haji tu pergi duduk Pak Keduh dah. Pergi. Tok Haji tu orang dia jugalah. Orang dia lah. Jadi Tok Haji tu pun dia juga. Jadi orang dia lah. Bagi siapa Pak Keduh tu, bayar tu, dia pun berhenti. Berhenti. Ni makcik ni nak tanya benda ni, nak buat lagu mana, dia kata. Tak apa dah tu, saya buat. Lepas tu pun, apa dia duduk bok-bek mulut dia. Macam baca lah. Macam duduk baca. Tok Haji tu. Bayamu. Bayamu. Buat apa lah. Kata, mana kan? Makcik nak terima batu ni kan? Dia kata, makcik kena baca Fatihah sekali, selawat Nabi 3 kali, dia kata. Makcik jaga 3 jaga. Paling belakang 3 jaga makcik tu. Makcik paling balik dia. Jadi kita tunggu dia belakang lah. Jaga 3 jaga paling kot dia pula. Dia curi batu tu. Dia suruh batu muda tu. Cari sapu panjang tu. Waktu mari sapu. Boleh kata. Dia ambil sapu. Bawa putih. Dia kata biasa. Kita biasa. Dia bubuh. Bubuh batu tu boleh tangan dulu. Dia baca tu. Baru bubuh dah sapu. Gelai-gelai makcik ni. Tak boleh bakar dia kata. Nak becak kata. Dia becak kata. Anak kacing ni awak buat rumah dah kata. Nak becak. Tak apalah saya becak diri dah tu. Dia becak. Kelihatan tak nampak. Dia selok. Tahan tudung. Ambil kata pula sorak pula.
Masuk oleh sapu. Ni bagi mak cik dah dalam sapu ni atas. Sapu putih ke sapu apa? Sapu surat pokok tak panjang. Panjang. Lepas tu mak cik cak bagi kemahan. Dia tu cak ambil buh oleh sapu. Ni bagi mak cik dah dalam sapu ni kata. Mak cik jangan buka sini dia kata. Cik boleh buka rumah. Lepas tu dah roboh lah tu. Beg makcik bawa beg itu, beg kecil atau bawa. Buka beg makcik dia tu. Dia buka, dia pun lipat sapu. Maknanya buku sapu dah tu. Berapa kali dia lipat tu? Dia lipat. Berapa kali lipat? 2 kali. 2 kali lipat. Bubuh lah tu. Tak. Makcik jangan buka dengan jalan ni dah. Makcik klik buka rumah dah tu. Klik pakai rumah. Klik lah. Lepas tu dah pergi beli apa klik. Klik. Ingat royak lah adik rumah ni. Suka lah kitanya dah boleh benda tu. Kan dia bui tu. Rasa suka hati. Lepas klik. Ni kata adik hok bos tu. Gelam apa mana gelam? Kalau dia nak royak lagi hok dia bui tu. Dia tanya dulu. Kata gelam duduk dah sapu. Dia ni. Ni dah lebih aku ni. Waktu beg sapu. Mana aku tengok lah tu. Lepas dia buka tak. Cuba. Bagi itu apa ni tapik skru basikal. Dalam sapu tu. Ada dalam sini. Tahu itu tu. Tak gambar aja. Tak ada lah. Tapi itu sama ada dah itu. Itu lagi tu ni. Biasa tu habis hoya ni memang kita nak imbas balik hok pada hok makcik jadi macam ni bagaimana tu jadi bagi kak pun. Kita Mesti kita ada tadi. Kita tu kita kena dah baru ni 2 minggu. Dah rumah. Tak ada nak igat lah tu ambil dah. Berlaku berlaku tu. Laku dulu dia kita dulu lagi. Ingat berapa bulan? Banyak bulan dah 3 bulan dah ada rumah. 3 bulan. Ada rumah. Berarti 3 ni Tahu yang jadi lala kok. Entah berapa ni. Pagi tu pun pakai mah tu. Hari dia kena tu. Paman nak temu sebakar lah. Aku kena dah ni. Hari tu kita nak pergi beli barang tu. Mana tahu aku kena mana? Kita pun balik pecah lah rumahnya. Tu lah. Kalau 3 bulan dah. Jadi hok kata tenda rumah tu lah tidak betul. Belum hok mana hilang. Tak ada lah. Kita tak buka pintu. Macam apa jadi Hok ambil duit dia. Kak ni kan dia waktu mana? Siang ke malam ke? Tengah hari. Pukul? Pukul 2 lebih. Kita pergi bagi nasi semua tua kita tak duit dalam rumah. Tengok tak ada. Pukau bukanlah senjata yang panjang-panjang sebagaimana pistol. Sebagaimana dialog dan mesej yang ingin disampaikan melalui filem Nujum Pak Belalang, arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sementara pukau menurut Kamus Dewan edisi ketiga DBP Jampi Serapah, yakni tangkal dan sebagainya yang digunakan untuk memabukkan orang atau membuat orang tidur, lelap atau hilang akal, tidak dapat berkata, yakni berbuat apa-apa, bingung, terdiam atau dipukau. Pukau adalah jenis ilmu hitam yang diamalkan oleh pengamalnya untuk pelbagai niat dan tujuan seperti mencuri barangan berharga, umpamanya barang kemas dan wang tunai tanpa disedari oleh mangsa. Individu yang menjadi mangsa pukau akan menyerahkan segalanya sebagai memuaskan kehendak si tukang pukau sekalipun tubuh badan mangsa. Sejak kebelakangan ini, kejadian pukau semakin menjadi-jadi. Kejadian pukau ini difahamkan pernah berlaku di sebuah kampung dekat Kota Baru pada tahun 2012 dulu apabila mangsa pukau, yakni seorang wanita menyerahkan wang tunai berjumlah RM10,000 kepada si tukang pukau yang juga seorang wanita dengan hanya memberikan salam lalu dijawab oleh mangsa dengan salam juga. Mangsa mula menyedari dirinya dipukau apabila wanita si tukang pukau itu berlalu pergi dan telah terlindung dari rumah dan pandangan mangsa. Kini, setelah 4 tahun berlalu, kejadian pukau timbul kembali. Disebabkan pukau ini mangsa menurut kata-kata si tukang pukau tanpa banyak soal kerana mangsa tidak lagi menyedari dirinya berada di mana. Hanya yang didengarinya adalah patah-patah perkataan yang dituturkan oleh si tukang pukau. Begitulah halnya yang terjadi ke atas mangsa Hasnah Senik
atau lebih dikenali Mak Noh dari kampung Rantau Panjang Kelantan ketika ditemui CRTV di kediamannya. Menceritakan detik-detik dia dipukau kira-kira jam 12 tengah hari itu, Mak Noh berkata kejadian itu berlaku pada 7 Mei tahun 2016 dulu. Ketiga kejadian kira-kira jam 12 tengah hari itu, dia berjalan seorang diri ke kedai untuk membeli barangan keperluan dapur seperti ikan dan lain-lainnya. Setibanya beliau di salah sebuah warung makanan berhampiran dengan Masjid Kubur, dia disapa dengan salam oleh seorang lelaki yang berusia kira-kira dalam lingkungan 50-an. Tujuan lelaki itu memberikan salam kerana ingin bertanya beliau tentang tempat tinggal Haji Draman. Dia bertanya balik kerana agak kurang jelas tentang nama Haji Draman yang dimasukkan oleh lelaki itu. Kata lelaki itu, Haji Draman bekas wakil rakyat, yakni Tok Wakil mengetahui dengan jelas orang yang dimasukkan. Beliau memaklumkan bahawa kalau Haji Draman bekas Tok Wakil sudah meninggal dunia. Akhirnya lelaki itu akur dan berlalu pergi. Katanya lagi, selepas beliau melangkah kira-kira 3 langkah, kelihatan pula seorang lelaki yang usianya jauh lebih muda, yakni kira-kira dalam usia 40-an dari lelaki pertama tadi. Lelaki muda itu pun memberikan salam sebagaimana lelaki yang pertama itu. Lalu dijawab salam itu oleh Mak Noh tanpa menaruh sebarang perasaan curiga. Apabila lelaki itu berhadapan dengan beliau, lelaki itu menunjukkan kepadanya sejenis batu sebesar hujung jari telunjuk yang bertatahkan emas dengan katanya barangan yang ditunjukkan itu akan diberikan secara percuma. Melihatkan batu itu seperti rupa emas, dia pun gusar kerana dia tidak mempunyai wang untuk membayarnya. Tetapi lelaki itu memberitahu dia tidak perlukan wang ringgit, sebaliknya sekadar sedekah kepada beliau. Katanya, melihatkan bentuk fizikal batu itu, beliau bertanya lelaki itu apakah kegunaan dan keistimewaan batu yang bertatahkan emas itu. Tanpa dapat menjawab persoalannya, lelaki itu meminta beliau untuk bertemu dengan lelaki pertama tadi yang kini berehat di tempat yang teduh dengan mengenakan baju kemeja, seluar selek dan berketayap yang dikatakan berasal dari Pahang. Beliau kemudiannya mengekuri lelaki kedua untuk menemui lelaki pertama tadi. Apabila tiba berhampiran dengan lelaki pertama itu, lelaki kedua memintanya supaya berhenti di situ. Lelaki muda, yakni lelaki kedua itu, bertanya lelaki pertama, kononnya Mak Noh itu ingin bertanya tentang fungsi batu itu. Habis saja pertanyaan lelaki kedua itu, Mak Noh melihat mulut lelaki pertama itu sedang kumat-kamit seperti membaca sesuatu ayat yang tidak didengarinya. Sebentar kemudian, beliau melihat lelaki pertama yang sedang membaca ayat itu tiba-tiba menghembus, yakni meniup ke arahnya. Lelaki pertama yang selesai membaca ayat itu memberitahunya bahawa apabila Mak Noh ingin menerima batu itu, beliau perlulah membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan selawat Nabi 3 kali, dan beliau perlu berpaling ke belakang dengan perlu melangkah sebanyak 3 langkah ke hadapan. Kemudiannya paling ke belakang, yakni ke arah lelaki itu kembali. Beliau akur dengan arahan lelaki pertama itu dengan menurut segala kehendaknya sehingga selesai. Lelaki pertama itu kemudiannya menghulurkan batu yang bertatahkan emas itu kepada Mak Noh sebagaimana yang dijanjikannya. Kemudiannya, lelaki pertama itu meminta lelaki kedua, yakni lelaki muda itu, supaya mencari 2 pucuk sampul panjang kosong berwarna coklat. Apabila memperolehi 2 pucuk sampul berwarna coklat itu, lelaki pertama tadi meletakkan batu berkenaan di telapak tangannya, kemudiannya memasukkannya ke dalam salah satu sampul itu. Lelaki pertama itu memberitahu beliau bahawa segala gelang yang ada di pergelangan tangannya tidak boleh dipakai olehnya dan beliau perlu menanggalkannya. Beliau memberitahu lelaki itu bahawa gelang yang dipakainya tidak boleh ditanggalkan disebabkan terlalu ketat kerana dipakaikan oleh anaknya supaya tidak tertanggal atau tercicir di jalanan. Tetapi lelaki itu berkeras, lalu lelaki itu cuba menanggalkan gelang di pergelangan tangannya. Akhirnya, lelaki itu berjaya menanggalkan gelang itu dari pergelangan tangan Mak Noh. Selepas itu, lelaki itu menyelak kain tudung Mak Noh yang sedangkan kain tudung itu telah melindungkan seutas rantai leher yang dipakainya. Dan lelaki itu turut menanggalkannya juga.
gelang dan seutas rantai lahir itu tadi dimasukkan oleh lelaki berkenaan ke dalam salah satu sampul surat itu. Lelaki itu menunjukkan kepadanya bahawa gelang dan rantai beliau telah dimasukkan ke dalam sampul yang dimaksudkan. Lelaki itu memberitahu Maknuh bahawa gelang dan rantai leher yang telah dimasukkan oleh lelaki itu ke dalam salah satu sampul itu, Maknuh tidak boleh membukanya di situ, sebaliknya hendaklah membukanya apabila tiba di rumah. Selepas itu lelaki berkenaan bertanya, adakah beliau membawa bersama beg kecil? Beliau memberitahu lelaki itu bahawa beliau ada membawa beg kecil sebagaimana yang dimaksudkan. Lelaki itu meminta beliau membuka pula beg kecil yang dibawanya. Dia akur dengan permintaan lelaki itu tanpa banyak bicara dengan membuka beg kecil yang dibawanya bersama. Lelaki itu kemudiannya melipatkan 2 kali lipat salah satu sampul yang dikatakan diisi dengan gelang dan seutas rantai leher milik beliau, lalu dimasukkan ke dalam beg kecil itu. Lelaki itu memintanya supaya tidak membukanya di jalanan, sebaliknya membukanya apabila tiba di rumah. Katanya, beliau kemudiannya beredar dari lokasi kedua lelaki itu lalu menuju ke kedai yang dimasukkannya untuk membeli peralatan dapur lalu melangkah pulang. Beliau kemudiannya memaklumkan kepada salah seorang adiknya yang bongsu kerana beliau begitu gembira pada hari itu kerana telah menerima barangan berharga dari lelaki yang dimaksudkan itu. Belum selesai beliau menceritakan kejadian itu kepada adik bongsunya itu bertanya, ke mana gelang dan rantai lehernya? Beliau memberitahu adik bongsunya bahawa gelang dan rantai lahir itu ada dalam sepucuk sampul yang telah dimasukkannya ke dalam sebuah beg kecil, sambil menunjukkan beg berkenaan kepada adik bongsunya. Adik bongsunya itu meminta beliau menunjukkannya dengan segera. Adik bongsunya itu mengambil sepucuk sampul yang dikatakan mengandungi gelang dan rantai lehernya lalu mencurahkannya ke lantai. Alangkah terkejutnya beliau dan adik bongsunya bahawa kandungan dalam sampul itu bukanlah gelang dan seutas leher miliknya yang dimasukkan ke dalam sampul itu. Sebaliknya, beberapa skru basikal dan sekeping wang shilling 50 sen. Adik bongsunya itu memerahinya bahawa beliau telah terkena pukau oleh kedua-dua lelaki itu. Menurutnya, inilah kali pertama kejadian seumpama itu berlaku terhadapnya dan di kawasan kampung itu. Beliau percaya kejadian pukau di merata tempat malah berlaku pula di Tumpak Kelantan bermula dari kampung itu. Sementara itu, menurut seorang peniaga, Wan Syarifah Omar atau lebih dikenali Wan Syarifah Colek dari kampung yang sama juga berkata, wang tunai RM2,000 yang disimpannya di rumahnya turut hilang. Ketika kejadian jam 2 petang itu, beliau ke rumah mertuanya untuk menyerahkan nasi bungkus. Apabila pulang, didapati wang tunainya itu hilang. Selain itu, menurutnya, pintu rumahnya 2 kali ditendang oleh seseorang dalam kejadian yang berasingan ketika dia berseorangan dan ketika bersama suaminya. Ditanya tentang perasaannya ketika wang tunai miliknya itu dicuri orang, dia ketika itu tidak dapat menggambarkan tentangnya. Macam-macam hal yang timbul dalam fikirannya seolah-olah seperti orang gila. Ini kerana dengan wang tunai itu untuk membayar rumah sewa, membayar bil air dan elektrik. Disebabkan kehilangan wangnya itu menyebabkan dia tidak lagi dapat berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya itu. Katanya lagi, selepas menyedari wang tunainya itu dicuri, beliau turut menunaikan solat hajat sendiri dilakukan di surau dan masjid. Ada yang memaklumkan kepadanya pastinya wang yang dicuri itu akan dikembalikan semula kepadanya. Namun sehingga kini menurutnya wang tunai itu tidak pernah dikembalikan kepadanya. Setelah kejadian itu, beliau membuat laporan polis dan akhirnya penjenayah dapat ditangkap juga. Sementara itu, dalam kejadian yang berasingan, susulan 3 hari selepas kejadian Maknuh di Pukau, beliau pula dikunjungi oleh 2 lelaki pendakwah yang 2 beranak ke kedainya yang bertutur dalam dialek Indonesia untuk membeli colek dengan harga RM2. Salah seorang dari lelaki itu menyerahkan wang tunai RM50. Beliau memberitahu tiada wang kecil untuk dikembalikan kerana pada ketika itu kedainya baru dibuka. Menurutnya, lelaki itu mengenakan baju T dan seluar selek, namun wajahnya menghadap ke arah Maidin Shopping Center. Apa yang beliau dapat tahu, kehadiran 2 lelaki 2 beranak berkenaan ke kedainya selepas kejadian di Pasaraya Maidin mungkin ada kaitan juga. Menyurut tentang kejadian jenayah di Rantau Panjang, menurutnya
bukan sahaja pukau, yakni cara baru menipu untuk mendapatkan barang kemas dan wang tunai, tetapi juga kejadian kehilangan dan kecurian motosikal sering berlaku di kawasan itu. Kejadian yang berlaku di Rantau Panjang itu menurutnya semakin merebak sejak akhir-akhir ini. Dia sempat juga berpesan kepada suaminya, jika suaminya bekerja, dia tidak akan menetap dalam rumahnya itu.